Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Tingkatan 2, tajuknya olahraga asas. Kita memilih hari ini adalah lumba jalan kaki. Okey, lumba jalan kaki. So kita tengok sedikit pengenalan mengenai olahraga asasnya. Acara olahraga asas merangkumi kemahiran berlari, melompat, membaling, melontar, merejam dan berjalan kaki. Okey, itu adalah acara-acara untuk olahraga. Acara-acara olahraga boleh dikategorikan mengikut acara padang dan balapan. Unit ini akan menumpukan kepada kemahiran acara berjalan kaki, lompat jauh dan merejam lembing. Tapi hari ini kita memilih untuk berjalan kaki lah. Okey. Acara-acara tersebut melibatkan komponen kecergasan seperti kepantasan, kapasiti aerobik, daya tahan otot, kuasa dan juga kelenturan. So kita akan tengok satu-satu lah. Okey, kita akan memilih inilah. Lomba jalan kaki. Okey. Okey, lumba jalan kaki merupakan satu daripada acara olahraga dalam kategori perlombaan jarak jauh. Dia jarak jauh ni. Kilometer. Nanti kita akan tengok perlombaan jarak jauh. Acara lumba jalan kaki boleh dipertandingkan di jalan raya atau di trek. Boleh guna jalan raya kat luar lah, ataupun dekat trek pun boleh. Jalan pusing trek. Peraturan lumba jalan kaki menetapkan sebelah kaki mesti berada dalam keadaan bersentuhan dengan trek atau jalan pada setiap masa perlombaan. Kaki yang berada di hadapan hendaklah sentiasa lurus daripada mula mencecah trek sehinggalah ke akhir perlakuan pergerakan. Sebab tu dia tumit dulu. Dia tak boleh angkat tumit tu, dia kena flat. Kaki kena flat. Jarak yang biasa dipertandingkan adalah dalam acara lumba jalan kaki, dia adalah 5 km, 10, 20, 50 km. Acara ini turut dipertandingkan pada peringkat Sukan Olimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, Sukan SEA, Kejohanan Kebangsaan serta Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Kemahiran lumba jalan kaki. Kita tengok lumba jalan kaki ni macam mana. Lumba jalan kaki memerlukan peserta melakukan pergerakan dengan langkah yang berterusan supaya langkah tersebut sentiasa mencecah trek. Pembatalan boleh dilakukan oleh ketua hakim sekiranya peserta tidak mencecah trek atau berada dalam keadaan terapung semasa pertandingan setelah menerima 3 kali ambaran daripada hakim yang berbeza. Kaki yang berada di hadapan sentiasa lurus dari mula mencecah trek sehinggalah benar-benar tegak ataupun kaki belakangnya melepasi badan. Okey. Kemahiran jumlah kaki terbagi kepada fasa sokongan sebelah kaki, fasa sokongan dua belah kaki. Fasa sokongan sebelah kaki pula terdiri daripada sokongan kaki hadapan dan sokongan kaki belakang. Teknik berjalan yang betul akan menghasilkan pergerakan yang efisien serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. Okey. Dia mesti sentiasa flat lah. Kaki hadapan lurus dan lurus lah, dia punya ni kena lurus. Lurus. Kaki ni kena lurus. Apabila berhadapan, kaki mesti sentiasa lurus apabila dia lakukan dia punya pergerakan. Teknik dia. Kita tengok teknik dia. Teknik jalan kaki. Jalan kaki memerlukan teknik yang betul berdasarkan prinsip-prinsip latihan yang khusus. Latihan yang sistematik akan memastikan teknik perlakuan yang sah dari segi peraturan pertandingan. Perlakuan yang salah akan menyebabkan peserta boleh dibatalkan kerana melanggar peraturan pertandingan. Semasa melakukan kemahiran jembatan kaki, postur badan, ayunan tangan, kedudukan kaki dan rotasi pinggul. Rotasi pinggul dia penting. Memainkan peranan penting bagi memastikan teknik perlakuan yang betul. Okey. Postur badan. Tengok postur badan. Pandang ke hadapan pada aras mata. Ni pandang ni. Kena pandang betul.
Pandang depan. Kepala tegak, siku fleksi. Fleksi ni dia bengkok sikit kan. Dan kepala relax. Posture badan tegak dan relax dari mula hingga akhir. Ayunan tangan pula, masa ayun tangan. Ayun tangan selari dengan dada. Okay. Semasa ayunan ke belakang, lengan dirapatkan ke sisi pinggul. Tangan dan bahu bergerak serentak dengan pergerakan kaki dan pinggul. Kekalkan imbangan badan ketika ayunan tangan. Okey, kita akan tengoklah juga nanti demonstrasinya lah, kita tengok demonstrasi yang dulu nanti lah Okey. So rotasi pinggul pinggul dia lenggang-lengguk sikit tu. Nampak lenggang-lengguk kan. Tu. Nampak pergerakan lenggang-lengguk tu yang kita panggil jalan kaki tu, tidak lari tak ada macam tu Yang pinggul jangan betul dapat menghasilkan pergerakan yang berkesan serta menambah kelajuan. Ketika melangkah, pastikan tapak kaki berada pada kedudukan yang betul dan panjang langkah adalah secara maksimum. Ambillah langkah maksimum mana Daya yang dihasilkan akan membantu kaki untuk melangkah bagi mendapatkan rotasi pinggul yang efisien. Lakukan latihan berjalan di atas garisan lurus. Itu training ni lah. Semasa melakukan latihan ini, luaskan langkah serta silang kaki kiri kanan dengan memijak garisan secara berselang-seli. Okey, itu nak dapatkan ni lurus. Rotasi pinggul dapat menambah kelajuan Ada lenggang-lengguk. Okey, kedudukan kaki dan tapak. Kedudukan kaki dan tapak kaki. Semasa melangkah, tumit kaki menyentuh tanah terlebih dahulu. Fleksi hujung kaki setinggi yang mungkin. Kaki perlu lurus masa menyentuh pembukaan trek. Buka langkah untuk menghasilkan jarak dan bukaan yang luas. Kedudukan kaki yang sesuai adalah seperti berjalan di atas garisan lurus. Kekalkan daya dalam arah yang sama untuk meningkatkan kelajuan. Lutut dibengkokkan sedikit ketika itu mencecah trek. Tak boleh tegak je sebenarnya. Bolehlah lutut bengkok sikit. Jadi macam mumia pula Trek ni lorong untuk berlumba balapan lah. Info keselamatan. Ambil perhatian dalam langkah-langkah berikut. Pakai pakaian yang sesuai. Tempat latihan yang hendaklah selamat. Lakukan aktiviti memanas badan sebelum berlatih atau bertanding. Itulah. Itu semua game kita kena buat macam tu. Okay, undang-undang dia. Dia ada undang-undang dia. Okay, undang-undang dan peraturan lumba jalan kaki adalah tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa dan Kesatuan Olahraga Malaysia. Antara undang-undang dan peraturan jalan kaki adalah seperti berikut. Ni kalau tersalah baca ni mau undang-undang jalan raya ni. Perlombaan yang berlangsung di trek akan diadili oleh 6 orang hakim termasuk seorang ketua hakim kalau dekat trek. Kaki belakang tidak boleh meninggalkan trek sehingga tumit kaki depan menyentuh trek. Kaki yang menyokong mesti diluruskan dari titik sentuhan dengan trek dan kekal lurus hingga badan peserta melepasi kaki yang menyokong. Amaran akan diberikan sekiranya teknik jalan kaki tidak mengikut peraturan. 3 amaran akan diberikan sebelum penyataan seseorang dibatalkan. Ada amaran-amaran degi juga buat. Kadang-kadang bukan degi lah, dia dah letih Tanda kuning dengan simbol kesalahan akan ditunjukkan sebagai tanda amaran. Tanda merah pula ditunjukkan sebagai penyertaan seseorang peserta dibatalkan. Penyertaan akan dibatalkan oleh ketua hakim apabila 3 hakim sependapat tentang cara berjalan peserta tidak mengikut definisi lumba jalan kaki. Sekiranya pertandingan diadakan di trek, peserta yang dibatalkan mesti segera meninggalkan balapan. Ini memanglah. Ini yang betul lah. Tiada kesalahan, cantik. Tak ada tinggal apa semua kaki belakang. Ini terapung. Bila terapung dia ada ini dia punya simbolnya. Itu terapung bengkok. Ni kaki di sini bengkok ni. Dia nak lurus. So ini simbolnya lah. Bila dah dia ni, ni yang ni terapung, yang ni bengkok, lepas tu dapat ni pembatalan terus apabila hakim tu dah berbincang. Ni simbol-simbol dia lah. Okey. Okey, so kita akan tengok cikgu, ada seorang cikgu tu pesan saya ambil daripada YouTube juga
mengajar lumba jalan kaki. Okey, ini dia videonya. Daripada Cikgu Nur Asmira Fauzi. Hai semua. Okey, dalam video ini cikgu akan menerangkan tentang unit 6 dalam olahraga asas iaitu lumba jalan kaki. Sebelum cikgu meneruskan video ini dengan lebih lanjut, cikgu harap di akhir pengajaran ini murid-murid dapat mengenal, mengetahui dan melakukan aktiviti ini bersama keluarga tersayang. Umum tahu bahawa lumba jalan kaki ini merupakan acara olahraga yang dipertandingkan secara jarak jauh. Contoh jarak adalah 5 km iaitu 5,000 meter, 10 km, 20 km dan juga 50 km. Aktiviti ini juga boleh dipertandingkan di atas trek ataupun di atas jalan raya. Murid-murid perlu ingat bahawa sukan lumba jalan kaki ini adalah sukan yang paling kerap dipertandingkan di acara-acara sukan yang besar. Contoh sukan yang besar adalah sukan SEA, sukan Commonwealth, sukan Asia dan sebagainya. Dalam setiap acara sukan, terdapat peraturan-peraturan dan undang-undang tersendiri. Begitu juga dalam acara lumba jalan kaki. Undang-undang lumba jalan kaki ini telah ditetapkan oleh Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa iaitu IAAF dan juga Kesatuan Olahraga Malaysia iaitu KOM. Antara peraturannya adalah perlawanan yang berlangsung di atas trek akan diadili oleh 6 orang hakim termasuk seorang ketua hakim. Yang kedua adalah amaran akan diberikan sekiranya teknik jalan kaki tidak mengikut peraturan. Yang ketiga, 3 amaran akan diberikan sebelum penyertaan seseorang peserta itu dibatalkan. Yang keempat, tanda kuning ataupun papan beg simbol kesalahan akan diangkat untuk menunjukkan tanda amaran. Yang kelima, jika papan merah ditunjukkan, maka penyertaan seseorang itu akan dibatalkan. Jika penyertaan peserta dibatalkan, maka peserta perlu meninggalkan trek dengan serta-merta. Seterusnya, kita masuk kepada teknik-teknik dalam lumba jalan kaki. Terdapat 4 teknik utama dalam lumba jalan kaki. Yang pertama adalah postur badan. Yang kedua adalah pergerakan tangan. Yang ketiga adalah rotasi pinggul. Yang keempat adalah kedudukan kaki dan tapak kaki. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, postur badan. Kepala perlu tegak dan rileks. Kita tengok ni adalah mata pandang ke hadapan. Demonstrasi yang dilakukan dan posisi ini perlu dikekalkan dari awal hingga ke akhir. Demonstrasi postur badan tu sesi tegak, kepala rileks semua tangan. Ini semasa pergerakan lumba jalan kaki, tangan perlu diayunkan selari dengan bahagian dada. Semasa ayunan tangan ke belakang, lengan perlu dirapatkan ke sisi pinggul. Hal ini adalah untuk menghasilkan daya konsisten dan mengelakkan peserta daripada mudah penat. Yang ketiga, rotasi pinggul. Rotasi pinggul. Dalam acara lumba jalan kaki, rotasi pinggul adalah paling penting. Pinggul anda akan bergerak ke atas dan ke bawah. Hal ini kerana rotasi yang betul dapat menghasilkan daya kelajuan yang baik. Yang keempat, kedudukan kaki dan tapak kaki. Kaki perlulah lurus semasa menyentuh trek atau jalan raya. Tumit kaki perlu menyentuh tanah terlebih dahulu, kemudian barulah keseluruhan tapak kaki. Buka langkah seluas mungkin untuk menghasilkan kelajuan yang maksimum. Murid-murid perlu diingatkan bahawa latihan di atas garisan lurus adalah latihan yang paling efektif dalam lumba jalan kaki untuk menghasilkan pergerakan yang baik. Dalam sukan lumba jalan kaki, terdapat 2 kesalahan utama yang biasa dilakukan oleh pemain. Yang pertama adalah kesalahan terapung. Yang kedua adalah kesalahan membengkok lutut. Perlu diingat, jika peserta melakukan kesalahan melebihi 3 kali, maka penyertaan peserta akan dibatalkan. Berikut merupakan simbol-simbol kesalahan dalam sukan lumba jalan kaki. 1. Simbol terapung. Yang kedua, simbol membengkokkan lutut. Yang ketiga, simbol pembatalan penyertaan. Okey semua, itu saja daripada cikgu mengenai topik hari ini iaitu lumba jalan kaki. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami apa yang diajar oleh cikgu dalam video ini.
Sebelum melakukan aktiviti ini, murid-murid disarankan untuk melakukan aktiviti pemanasan badan terlebih dahulu dan diakhiri dengan penyejukan badan. Hal ini untuk mencegah murid-murid daripada mendapat kekejangan otot dan mendapat kecederaan. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Bye! Okey, itu dia daripada Cikgu Asmira tadi ya. Dr. Asmira Fauzi bagus sekali dia punya tekniknya. Mudah dan juga ringkas. Okey. Okey, sekian dulu daripada saya untuk pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.